Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hamdan hamidin, lakal hamdu hamdan na'imin, lakal hamdu hamdan syakirin, lakal hamdu hamdan zakirin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dahulu yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, Ustaz Hafiz, Tuan Bilal, barisan jawatan kuasa seterusnya, hadirin muslimin muslimat sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan rasa puji dan syukur hadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan peluang dan pada saat ini kita diberikan pilihan, dipilih oleh Allah dan kekuatan untuk kita hadir ke surah Al-Qudus untuk melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita berjumpa dalam kuliah bulanan, iaitu kuliah fiqh munakahat atau fiqh, membicarakan isu-isu kekeluargaan. InsyaAllah sepanjang kita berada dalam majlis ini, mudah-mudahan kita dicatat berada dalam majlis ilmu. Kata Nabi SAW, wa majtama'al qaumu fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum nazalat alaihi sakinah wa rahmah. Kata Allah, tidaklah seseorang yang tadi berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah dengan tujuan untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan turun kepadanya sakinah dan juga rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini biasanya kebanyakan hampir masjid dan surau mengadakan ceramah sempena Isra' dan Mi'raj. Mungkin surau ini mungkin plannya sudah ataupun ke depan insya-Allah. Apapun, kalau kita berada dalam ceramah perdana sambutan Isra' Mi'raj pun kita dianggap berada dalam majlis ilmu. Kita berada dalam kuliah bulanan kita pun dianggap berada dalam majlis ilmu. Sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, pelbagai rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para pecinta ilmu, dan lebih-lebih lagi doa daripada malaikat untuk hadirin sekalian. Baik, pada malam ini saya nak menyambung perbahasan berkaitan dengan soal perceraian. Perceraian yang mana kita dah bincang berkaitan dengan perceraian sebelum ini, iaitu perceraian secara ta'liq. Perceraian secara ta'liq, dan malam ini saya nak kongsikan berkaitan dengan satu lagi jenis perceraian, iaitu secara khulu'. Khulu' ini ialah perceraian secara tebus talak. Kalau kita recap balik, ta'liq ini ialah satu perceraian yang tidak berlaku secara serta-merta. Itu kita kena pegang, tidak berlaku secara serta-merta. Dia berlaku setelah apa yang dilafazkan tadi berlaku pelanggaran, sama ada di pihak suami ataupun di pihak isteri ataupun di pihak orang lain ataupun kepada sesuatu yang disandarkan dalam lafaz ta'liq tersebut. Baik, dia tidak berlaku secara serta-merta. Suami lafaz jatuh tak, itu talak biasa. Talak biasa sama ada soreh ataupun kinayah. Kalau suami lafaz, ketika itulah berlakunya talak, sama ada 1, 2, 3, bergantung kepada jenis yang dilafazkan. Baik, dan ta'liq ini juga dia merupakan satu bentuk jenis perceraian yang berlaku di luar mahkamah. Berlaku di luar mahkamah. Biasa suami akan lafaz di rumah ataupun suami lafaz di mana-mana lah. Jarang suami lafaz dalam mahkamah. Ta'liq ini, kalau kamu keluar rumah, kamu pergi jumpa ni, kalau aku tengok kau sembang lagi dengan ni, yang disandarkan. Kalau jumpa lagi dengan si fulan, biasanya di luar mahkamah tu.
melainkan lafaz taklid yang diucapkan ketika selesai majlis pernikahan. Ada juga taklid, itu dipanggil taklid rasmi. Taklid ni ada dua, rasmi yang dilakukan ketika selesai majlis akad nikah. Maka suami tadi akan melafazkan taklid. Yang tu akan dianggap luar mahkamah. Kalau langgar yang tu, pergi sahkan di mahkamah, dia sabit jatuh saja. Tapi kalau yang dilakukan dalam sepanjang perkahwinan tadi, masuk 10 tahun baru lafaz, masuk 15 tahun baru lafaz. Bila isteri pergi buat pengesahan di mahkamah, sabit taklid tadi, maka dia dianggap melanggar Seksyen 49 kalau Akta 303 Wilayah Persekutuan, dia dianggap bercerai di luar mahkamah. Faham? Bila luar mahkamah ni ada satu klausa, iaitu suami boleh didenda. Berapa denda? Kalau ni biasanya RM1,000. Baik. Tu kita tengok baliklah apa yang kita bincang sebelum ini. Baik, pada malam ini kita nak lihat satu jenis lagi, iaitu perceraian secara khulu ataupun disebut sebagai tebus talak. Ada dua persoalan yang selalu ditanya, ataupun yang saya kira nak menjurus kepada apa yang kita nak bincang. Pertama, kalau suami memberi syarat kepada isteri, kalau nak bercerai, selepas bercerai ni kamu kena kembalikan kamu kena kembalikan barangan yang diberikan ketika perkahwinan. Umpamanya dia minta balik barang kemas, dia minta balik wang hantaran dia. Kalau nak bercerai boleh, selepas bercerai kamu kena kembalikan balik barang yang diberikan oleh suami. Itu satu. Kadang-kadang ada suami buat syarat macam tu. Yang kedua, ada juga suami yang kata nak bercerai boleh, tapi kita bercerai dengan cara kamu kena bayar kepada saya, ataupun kamu kena bayar kepada aku. Mana satu yang dikatakan tebus talak, mana satu yang betul dalam dua situasi ni? Nak bercerai boleh, lepas bercerai kamu kena kembalikan apa yang aku bagi masa nikah dulu. Itu suami cakap. Lepas bercerai kena bagi balik. Yang ni suami kata nak bercerai boleh, tapi kamu nak bercerai kamu kena bayar kepada aku dengan satu jumlah tertentu. Mana satu agak-agak taklid? Dua-dua bukan? Ataupun dua-dua taklid? Pak Nik dah pening dah. Okey. Allah Akbar. Ya tu. Yang kedua itulah yang disebut sebagai taklid. Suami nak bercerai tapi dia minta bayaran dengan isteri. Okey. Yang pertama tadi, kalau dah bercerai baru minta, itu dia panggil buruk siku. Dah bagi minta balik. Dah bercerai dah nak minta balik apa yang dia beri selepas dia bercerai, yang itu tidak dianggap taklid. Faham tak ni? Dia letak syarat tadi, tapi yang berlaku perceraian tadi tidak disebut dalam lafaz perceraian. Taklid tadi. Khulu' ni ialah perceraian yang mana kalau dia bercerai, dia kena sebut dalam lafaz perceraian dia tadi dengan bayaran. Macam yang kedua tadi, kamu nak bercerai boleh, tapi kena bayar kepada aku sesuatu, dan dalam proses perceraian ni dia akan sebut berapa yang dia minta. Barulah itu dipanggil sebagai khulu'. Baik. Sebelum kita pergi kepada perceraian secara khulu', ada satu benda yang saya nak highlightkan kepada hadirin sekalian berkaitan dengan yang pertama tadi. Sebab ini kadang-kadang berlaku. Suami minta balik. Bila dah bercerai, minta balik. Apa yang dia beri, mungkin barang kemas, ataupun mungkin hantaran dulu RM10,000, RM15,000, dia minta balik. Dia minta balik. Ini kadang-kadang berlaku. Kalau berlaku sedemikian, macam mana tuan-tuan? Macam mana hukum dia? Suami minta balik, dia minta balik selepas berlaku perceraian. Bukan dalam proses nak bercerai tadi dimasukkan dalam lafaz ijab kabul dia. Dia tak masuk.
Dia cerai macam biasa, tapi dia minta balik selepas bercerai. Kalau ini berlaku tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 229, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang tidak halal mengambil balik apa yang telah diberikan oleh suami kepada isteri. Tentang boleh rujuk ayat ini dan boleh tadabburkan. Saya itu at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrim bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khuzu mimma fa in khiftum alla yuqima hududallah. Itu ayat lain lah. Dia kata wa la yahillu lakum an ta'khudh. Tidak halal, maka tak boleh ambil. Kecuali dalam ayat ini juga yang di belakang itu yang dibincangkan tentang sekiranya mereka ini tidak dapat nak melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak berdosa bagi mereka sekiranya ada menerima sesuatu pembayaran, baru boleh. Tapi kalau minta balik apa yang dia bagi, tak boleh. Hukum dia haram, tidak halal. Bahkan kalau yang suami bagi tadi, kalau dia dianggap itu sebagai mahar dan tidak disebut dalam perceraian dia minta mahar balik, tidak dijadikan sebagai khuluk, maka haram mengambil mahar, mas kahwin yang telah diberikan kepada isteri. Baik, itu yang pertama lah. Yang boleh ambil baliknya apa benda? Tak ada. Kalau dalam berkahwin, kalau berlaku perceraian yang dah diberikan kepada isteri, maka dia tidak boleh ambil balik. Kecuali yang dibahaskan dalam fiqh sekiranya berlaku putus tunang. Berlaku putus tunang. Ini ada dibahaskan dalam pak mazhab kita. Kalau putus tunang, boleh minta balik tak apa barangan yang diberi semasa bertunang. Orang kita ni tak minta boleh bagi balik kan. Benci lah, tak boleh tengok lah kan. Tapi sebenarnya dalam hukum kalau tak bagi balik pun tak ada masalah. Okey, kita tengok kalau bertunang ada perbahasan dan ada sedikit perbezaan. Kalau yang tadi memang kalau dah bagi tak boleh ambil balik dah. Suami tak boleh ambil balik dah dengan isteri tadi. Kalau dia dah bagi, tidak halal. Ayat Quran tadi sebut tidak, haram ambil. Tapi kalau kalau putus tunang dia ada sedikit perbezaan. Boleh ambil balik sekiranya kalau mazhab Hanafi dia mengatakan jika harus boleh ambil jika barang yang diberi tadi masih ada. Contoh cincin, apa benda yang dibagi tadilah masih ada lagi, barang kemas ke apa benda, kalau ada boleh diminta balik. Kalau dah rosak tak perlu ganti. Kalau makanan dah bagi tak boleh minta ambil lah. Bagi kek tu kan, nak suruh ganti balik kek kan, tak boleh lah, benda tu dah tak ada kan. Tapi biasanya kalau cincin, barang kemas, apa yang diberikan semasa pertunangan, ikut mazhab Hanafi boleh ambil, tak berdosa. Syarat barang tadi masih ada. Kalau dah tak ada, kalau minta tak boleh lah, nak kena ganti dengan barang lain tak perlu. Asalkan barang yang asal tadi masih ada. Okey, baik. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, dia kata tak boleh ambil dah. Dia dah jadi hibah. Dalam Islam ada satu lagi klausa dipanggil hibah. Hibah ni hadiah. Bila dah kita bagi tak boleh ambil dah. Hibah, tak kira lah. Kawan bagi kat kawan, jiran bagi kat jiran, adik-beradik bagi kat adik-beradik pun dia anggap hibah. Tak boleh ambil balik dah. Yang boleh ambil balik hibah ni siapa? Hibah yang boleh ambil balik siapa? Hanya ayah saja yang boleh ambil balik. Panik bagi ke anak nombor 1, tiba-tiba ambil balik nak bagi ke anak nombor 3, boleh, tak ada masalah, tak berdosa. Anak tadi boleh cakap merajuk je. Dia tak boleh nak kata ayah jahat, ayah tak adil, ayah ni, dia tak boleh. Sebab ini special dalam fiqh dia ada menyebut begitu.
Hanya ayah sahaja yang boleh ambil. Mak bagi kat anak boleh ambil. Datuk bagi kat cucu boleh ambil. Yang atas ke bawah boleh ambil. Yang bawah bagi kat atas tak boleh. Kalau anak bagi kat ayah, tiba-tiba anak nak ambil balik, tak payah. Kalau dah jadi hibah. Faham mazhab Syafi'i kita. Dan dalam bab hibah ni kata saya ada satu hadis saya terbaca hadis yang menceritakan celanya tentang mengambil balik tentang apa-apa yang diberikan. Contoh bagi benda dan minta balik. Ni panik dia kata sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar daripada diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Dia kata di sini qala la yahillu li rajulin an yu'tiya atiyatan aw yahaba habatan fayarji' fiha illa walida fima yu'ti waladahu. Dia kata kat sini tidak halal bagi seseorang lelaki yang telah memberikan sesuatu au yahaba habatan, atau yang telah menghibahkan sesuatu hibah, memberikan sesuatu hadiah fayarji' dan dia ambil balik. Dia ambil balik illa melainkan walida, melainkan seorang ayah fima dia telah memberikan sesuatu waladahu kepada anaknya. Itu hadis Nabi, melainkan seorang ayah kalau dia bagi sesuatu ke anak dia, ayah boleh ambil. Jadi kita ada cang lah kan, yang bagi dia sesuatu ke anak kita, nampak dia tak nak guna, tak manfaat, ataupun dia tak dengar syarat yang kita janji dulu, kita bagi kat dia kan. Kadang-kadang ada MOU kita dengan dia kan, kita bagi bukan bagi saja-saja kan, dia tak dengar, kita boleh ambil balik. Dia minta okey ayah beli ni, syarat dia gini, dia langgar syarat pun kita boleh ambil. Itu seorang ayah, contohlah kan. Tapi ambil pun bagi balik kan. Baik, saya cerita soal hibah tadi. Hanya yang berhak untuk ambil balik ialah hanya ayah saja ataupun datuk kepada cucu, atas ke bawah begitu. Dan nak menggambarkan kalau ambil balik sesuatu yang telah dihadiahkan kepada seseorang, hatta dihadiahkan kepada isteri, ambil balik pun berdosa. Ambil balik pun berdosa. Dan dalam hadis ini lagi disebut tentang gambaran tentang jijiknya perbuatan ambil balik ni, hadiah yang diberikan. Hati-hati kita bila bergaduh tuntut habis, ungkit-mengungkit. Yang 20 tahun pun ungkit. Ini orang Melayu kita, syarikat kita kadang-kadang berlaku ungkit. Dan dalam hadis ini digambarkan tentang jijiknya kalau bagi ambil balik tentang hadiah tadi, ambil balik. Dia kata kamasalil kalbin yaqulu fa iza sabira qa'a summa ada fi qaihi. Orang yang ambil balik selain daripada ayah yang bagi ke anak tadi, orang lain itu kalau dia bagi, dia ambil balik seperti anjing. Buruk, kasar anjing ni. Orang Melayu kita kalau gaduh sebut kau macam anjing ni memang kasar lah kan. Orang Arab pun gitu juga rupa-rupanya. Itu sebut anjing ni kasar. Anjing dengan satu lagi spesies dia tu, bab satu. Nak sebut pun kasar kan, ataupun khinzir, lembut sikit lah kan. Kalau kata kau ni macam khinzir, kasar kan. Kalau kau ni macam anjing, kasar. Jadi dalam fiqh pun diumpamakan begitu, macam anjing. Dan anjing tadi bukan sekadar anjing saja. Dia kata anjing yakulu, anjing yang makan, makan sesuatu faiza sabaq, dan kemudian dia muntahkan apa yang dia makan tadi. Anjing seumpama anjing, dan anjing tadi dia makan sesuatu, dia muntahkan apa yang dia makan, summa ada, kemudian dia makan balik muntah dia tadi. Allah Akbar. 2 kali jijik tuan-tuan. Anjing tadi dah satu jenis spesies yang jijik, bahkan dia termasuk dalam najis yang mughalazah. Termasuk juga apa yang dimakan oleh anjing tadi dikeluarkan, dia jadi semacam najis juga, iaitu sejenis muntah. Muntah ini pun termasuk dalam najis, tapi dia tak sampailah najis
Mughalazah dia najis apa nama ni? Najis yang perlu dibersihkan lah kalau kena apa dipanggil? Mukhafafah, najis yang pertengahan ni. Dia kena kalau kita nak sembahyang tak boleh. Tak boleh, kena bersihkan dia. Tapi taklah kena samak macam najis mughalazah tadi. Nak menggambarkan dua kali jijik, satu perbuatan yang mengambil balik apa yang diberikan tadi. Baik. Kita lihat balik apa yang disebut oleh Imam Maliki. Tadi Syafi'i dan Hambali kata tak boleh ambil dah sebab dia dah jadi hibah. Tapi kalau dia nak kembalikan tak ada masalah. Yang ampunnya diri tadi nak. Tapi kalau minta tak boleh dah. Tak boleh ambil dah sebab dia dah jadi hibah. Kalau Maliki katanya dia ada dua keadaan. Jika yang putuskan pertunangan tadi ialah pihak perempuan. Pihak perempuan yang putuskan, maka perempuan tadi harus kembalikan kepada lelaki. Kalau yang lelaki yang putus, dia tak boleh minta sebab dia yang putus. Dia jadi hak milik perempuan sebagai hibah kepada bakal isteri dia yang tak jadi tadilah. Faham Kalau yang putuskan perempuan, maka perempuan tadi kena kembalikan. Kalau yang putuskan lelaki, maka dia jadi hak perempuan. Kalau perempuan nak bagi, terserah dia lah. Sebab itu pilihan dia. Tapi kalau ikut itu hak dia. Kalau dia tak bagi balik pun tak berdosa. Kalau lelaki tu minta, maka berdosa lah. Kalau dia dah jadi hibah, dia minta balik, maka dia jadilah tadi seumpama kal anjing tadi yang mengambil balik apa yang telah diberikan. Baik. Itu dia sedikit berkaitan dengan isu yang pertama tadi. Kalau suami ambil balik, maka dia haram. Tak boleh ambil balik kecuali dia jadikan sebagai syarat dalam perceraian dia, minta sesuatu yang perlu dikembalikan oleh isteri, perlu dibayar oleh isteri, ada dalam lafaz ijab kabul, maka dalam fiqh dibolehkan. Dan ayat Al-Quran juga dalam ayat 229 pun di hujung ayat itu dia sebut fala junaha alaihima fi mabtadam, tidak berdosa sekiranya kedua-dua mereka tadi bersetuju untuk membayar sesuatu. Dia setuju, janji ada persetujuan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada kes di Putrajaya ni nak bercerai, minta sampai 100,000. Oh, banyaknya banyaknya duit sampai 100,000 suami minta dengan dan di Malaysia kita pun ada juga kes-kes yang berprofil tinggi yang bercerai dengan tebus talak ini dengan yang mahal. Tuan-tuan Google bolehlah tengok, saya tak perlu sebutlah. Ada bercerai dengan bayaran yang diberikan oleh pihak isteri kepada suami. Baik. Yang kedua, asal boleh bercerai secara khulu ini ialah sebenarnya pihak isteri sekiranya dia nak bercerai dengan suami, maka dia boleh menawarkan supaya dia diceraikan dengan satu-satu bayaran. Sebab talak kan bukan berada di tangan isteri, maka isteri tadi boleh buat nego dengan suami untuk supaya dia dibebaskan. Asalkan suami dalam kedua-dua pihak tadi bersetuju. Asalnya begitu, tapi kalau suami yang minta pun boleh juga, tidak ada masalah. Baik. Dia sama jugalah macam fasah. Fasah pun pihak isteri yang buat tuntutan melalui mahkamah, sebab di pihak isteri ini kan dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa untuk dia jatuhkan talak. Jadi dia hanya boleh berunding je lah. Satu yang khulu tadi dia berunding dengan suami supaya dia dibebaskan dengan bayaran sejumlah bayaran. Kalau fasah tadi, isteri menuntut melalui mahkamah supaya mahkamah memutuskan pernikahan ataupun mahkamah membatalkan pernikahan melalui fasah. Nanti kita bincang bab fasah nanti. Baik.
Sandaran hukum juga selain daripada ayat Al-Quran yang membenarkan supaya boleh berlakunya perceraian secara tebus talak ini, ada lagi hadis. Ayat Al-Quran 229 tadi jelas. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut situ tidak ada dosa, fala junaha alaih, tidak berdosa sekiranya mereka sepakat dengan sesuatu bayaran. Baik. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan pernah berlaku di zaman Rasulullah berkaitan dengan seorang perempuan. Dia datang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu tentang suami dia. Saya tak berapa jelas tapi ada dua riwayat. Dua riwayat yang satu, isteri ni datang dan dia kata dia bukan mencela tentang akhlak suami dia. Dia tak cela. Dia bukan mencela tentang agama suami dia. Suami dia orang yang baik, patuh kepada agama, dan juga suami dia akhlak ni baik. Cuma dia tak suka kerana suami dia ni tak handsome. Bukan borak tak handsome saja. Itu satu riwayat lah. Satu riwayat lagi ada yang mengatakan pernah berlaku seorang lelaki, seorang suami memukul isteri dia sehingga patah tangan. Seorang suami pukul isteri dia sehingga patah tangan. Patah tangan, dan bukan perempuan tu yang patah tangan pergi mengadu. Abang kepada keluarga kepada isteri tadi pergi jumpa dengan Rasulullah, cerita tentang buruknya perangai suami dia tadi yang pukul isteri tadi, dan Rasulullah panggil. Rasulullah tanya, adakah kamu nak berpisah dengan suami? Dia kata nak. Kalau macam tu, kembalikan mas kahwin yang diberikan oleh suami kamu dulu. Iaitu apa dia yang dia kembalikan? Iaitu kebun. Dikembalikan ke kebun. Orang Mekah, orang Arab ni dulu nak kahwin, dia mas kahwin dia ialah kebun. Kalau sekarang ni nak kena sedia rumah dan sebagainya. Maka isteri dia kata tadi, perempuan kata tadi, dia setuju. Maka dia pun, Rasulullah pun suruh isteri tadi serahkan kembali kebun tadi kepada suami dia, dan menyuruh suami tadi melafazkan talak. Dan begitulah juga tadi yang perempuan yang jumpa Nabi tadi pun, dia kata dia tak suka kepada suami dia kerana tidak handsome. Ini dalam riwayat yang lain lah. Dan Rasulullah kata, kalau macam tu kamu setuju tak kembalikan mas kahwin yang diberikan oleh suami kamu dahulu? Nabi tanya, dah dia tak suka kan? Nak cari yang handsome lagi kan, yang sadu kan. Adakah kamu setuju untuk dikembalikan mas kahwin yang diberikan oleh suami kamu dahulu? Maka perempuan tu kata ya. Maka Nabi perintahkan dia keluar, serahkan balik mas kahwin dia tadi, kebun juga, iaitu kembalikan kebun, kebun kepada suami dia yang tak handsome itulah, kembalikan. Dan Rasulullah memerintahkan suami tadi supaya menceraikan isteri dia. Jadi ada dua riwayat lah. Jadi di sini ada sandaran dia boleh bercerai dengan cara dikembalikan mas kahwin ataupun dibayarlah, dibayar dengan sesuatu bayaran untuk dijadikan sebagai syarat perceraian. Ayat Quran pun ada, hadis pun ada. Okey, faham tuan-tuan dan dimuliakan Allah. Dan timbul persoalan, apakah ada dua persoalan. Apakah kalau nak bercerai secara khulu ini, adakah boleh minta balik hanya yang diberikan ketika dijadikan mas kahwin sahaja, ataupun boleh minta apa saja yang nak diminta oleh suami? Jadi timbul persoalan. Ayat Quran tadi dia kata boleh saja, fala junaha alaihima, tidak ada dosa bagi mereka sekiranya mereka bersetuju untuk bercerai dengan cara bayaran. Sedangkan hadis tadi, dua-dua tadi yang saya cerita tadi, dia kembalikan mas kahwin, dia kembalikan kebun yang diberikan oleh suami ketika nikah dulu. Jadi dalam perbincangan, boleh tak nak minta selain daripada tu, dan jumlah dia lebih daripada apa yang diberikan oleh suami ketika pernikahan dahulu? Boleh tak? Boleh.
Jadi ulama mengatakan tidak ada masalah asalkan mereka berdua ini bersetuju. Kedua-dua pihak tadi bersetuju dengan apa yang disepakati. Katakan dulu dia bagi duit, tapi bila nak bercerai dia tak nak duit, dia nak rumah. Contoh. Dia tak nak duit, dia nak kereta. Tak ada masalah. Tak nak duit tapi dia nak tanah. Itu terpulanglah. Terpulang asalkan dipersetujui. Kalau mereka tak dapat disepakati, maka barulah dia pergi kepada mahkamah yang akan memutuskan berapa jumlah yang selayaknya. InsyaAllah. Okey. Sila Pak Fadil. Kita bagilah luar untuk azan dulu. Ya. Tak minum. Sudah? Lepas isyak nanti start minum. Boleh.
Saya ambil sikit lagi tuan-tuan. Boleh? Sebab kita tak, bulan 4 ni kita tak ada kuliah sebab bulan puasa. Jadi kita nak jumpa lagi selepas puasa nantilah. Betul kita puasa bulan 4 nanti kita tak sempat dah. Jumpa, saya nak ambil sikit lagi. Baik. Ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan lagi. Kalau tadi barangan tadi tidak semestinya apa yang diberikan masa nikah tadi itu yang dia kena ambil balik. Asalkan barangan tadi, asalkan dia dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Nak ambil lebih boleh, nak ambil barang selain daripada yang dia bagi pun boleh. Asalkan dibayar melalui persetujuan di antara kedua-dua pihak. Dan barangan tersebut tadi berupa barangan yang memberi faedah dan bermanfaat. Dia tak boleh barangan yang dikembalikan tadi, yang diminta tadi, benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat ataupun benda yang haram dari segi syarak lah. Tak boleh bagi barang yang nak bagi tadi. Baik. Berikutnya, sekiranya berlakunya perceraian secara khulu ini, maka dia termasuk dalam jenis perceraian yang dikategorikan sebagai talak bain. Talak bain. Kalau dulu talak ta'liq dulu, talak biasa, dia talak, mungkin dia boleh jadi raj'i. Suami tadi boleh rujuk balik. Sekiranya jumlah yang jatuh tadi 1 ataupun 2. Kalau dia jatuh 3, maka dia jadilah talak bain kubra. Tak boleh rujuk dah. Yang ini dia termasuk dalam talak bain sugra. Bain sugra ini suami tak boleh rujuk balik walaupun isteri dia tadi beredah. Sebab mana-mana perempuan yang diceraikan, hatta yang kematian suami pun perlu beredah. Edah dia tadi mengikut situasi lah. Kalau dia masih lagi ada period, maka dia kembalikan kepada 3 kali suci. Kalau dia dah menopause 3 bulan. Kalau berlaku perceraian secara khulu ini, dia dimasukkan ke dalam nama dia talak bain. Tak boleh nak rujuk balik. Dan dia juga merupakan jenis yang mengurangkan bilangan talak. Dia akan jatuh talak 1. Dia akan jadi, kalau suami sebut tadi mesti, sebab Nabi suruh lafazkan talak, dia akan jadi jatuhlah. Kalau sekali sebut maka jadilah 1 talak. Ada lagi baki tu, dia mengurangkan bilangan talak. Dia berbeza dengan fasah. Fasah dengan khulu ni dia berbeza. Dia berbeza. Fasah dia tidak mengurangkan bilangan talak sebab tidak melibatkan lafaz. Yang memutuskan adalah hakim, mahkamah yang membatalkan pernikahan. Dia tak panggil suami lafaz cerai, tak. Kalau dalam fasah, mahkamah yang akan batalkan pernikahan tersebut. Baik. Bila dia talak bain, tak boleh nak rujuk balik. So kalau nak rujuk balik boleh tak kalau bercerai dengan cara khulu ini? Boleh tak? Boleh. Macam mana boleh? Kena akad nikah semula. Kena ada akad yang baru. Yang memenuhi rukun-rukun nikah, adanya wali, adanya adanya 2 orang saksi, adanya berlaku ijab dan qabul. Dan syarat-syarat tadi penuhilah. Lelaki tadi memenuhi syarat-syarat dia, perempuan tadi memenuhi syarat-syarat dia. Perlu tak dia tunggu habis iddah dulu? Tak perlu. Sebab dia nak nikah dengan suami dia juga. Kecuali dia nak nikah dengan orang lain. Nak nikah dengan orang lain, dia kena tunggu habis iddah lah. Nak nikah dengan suami dia yang dihulukkan tadi, dia boleh nikah. Dalam tempoh iddah dia boleh nikah. Habis iddah pun dia boleh nikah. Sebab dia bain sugra. Sebab kalau bercerai talak raj'i pun habis iddah, dia akan bertukar jadi bain kubra, bain sugra. Dia tak boleh rujuk dah. Kalau rujuk pun tak sah dah. Sebab dia dah bertukar dah. Habis iddah dia dah bertukar dah. So dia kena akad nikah semula lah. Kalau dah habis tempoh iddah. Faham tuan-tuan? Iddah talak ni dia ada 2. Satu dia panggil talak
raja'i, yang kedua talak bain. Talak bain pun dia ada dua. Satu sughra, yang kedua kubra. Kubra ni adalah talak tiga lah. Sama ada dia bercerai sekali dicampurkan sebanyak 3 kali, maka dia jadi kubra. Yang ni sughra. Boleh dirujuk semula. Dalam kategori bain, sughra dengan raja ini, dia ada perbahasan dia dari segi nafkah iddahnya pun berbeza. Itu nanti dalam bab iddah nanti kita bincang. Bila sebut raja'i dengan bain ni, dia berbeza dari segi nafkah iddah pun dia ada perbahasan kat situ. Mungkin dia hanya layak dapat tempat tinggal saja, dia tak layak dapat makan minum, dia tak layak dapat pakaian. Yang raja'i tadi dia dapat ke semua. Ini ada perbahasan yang dibincangkan dalam fiqh. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan, dia masuk talak bain dan dia mengurangkan bilangan talak. Jangan hati-hatilah. Ada orang kata talak khulu ni tak mengurangkan bilangan talak. Tak, dia mengurangkan bilangan talak. Baik, yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan khulu? Kita nak bukti kat situ. Khulu ini ialah satu bentuk tebusan perceraian yang dilakukan oleh isteri dengan membayarkan sesuatu kepada suami supaya dia diceraikan. Itu dia. Isteri berikan sesuatu kepada suami supaya dia diceraikan dengan jumlah yang tertentu, bayaran. Tapi dalam lafaz tadi mesti ada lah. Dalam suami lafaz dia tadi, aku talak kau dengan talak satu dengan bayaran RM1,000, maka isteri pun kata saya setuju. Bila setuju, dia boleh jadi boleh bayar terus, boleh jadi dia kena bayar hutang. Itu tak ada masalah, asalkan ada persetujuan. Tidak semestinya gedebuk bayar. Gedebuk ni bahasa kampung tu kan, terkeluar juga kan, biasa tu keluar. Dia boleh bayar secara hutang, tak ada masalah, asalkan ada dalam persetujuan tadi. Kalau contoh yang saya sebut tadi kan, ada yang nak menikah ni minta sampai RM100,000, takkan nak bawa duit RM100,000 dalam mahkamah tu kan, mestilah dia kena bayar selepas itu. Mungkin hutang dan sebagainya, tapi perjanjian dia tadi mesti ditunaikan. Okey, saya ingat itu saja yang mukadimah dalam bab khulu ini. Mungkin kita akan bincang nanti bagaimana rukun-rukun dia, bagaimana lafaz-lafaz dia yang perlu kita lihatlah. Dan bagaimana kalau semata-mata nak bercerai tadi, boleh tak terus dengan khulu tadi, adakah dibenarkan, adakah ada yang syarat-syarat dia yang perlu dilakukan. Okay, sekali lagi kita jumpa selepas Ramadan nanti insya-Allah. Setakat tu ada soalan ni? Tak ada. Okay, alhamdulillah, setakat itu saja untuk perjumpaan pada malam ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas ambil masa sikit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.